أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita ambil ayat nombor 15 insyaAllah. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, kemarin kita sebut berhenti pada ayat yang ke-20. Itu perangai orang yang tidak mahu bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak mahu, bukan tidak mahu bertemu Allah, tidak mahu tengok Allah Ta'ala di syurga, dan orang yang mementingkan kehidupan dunia dan mempunyai penyakit dalam hati dia, penyakit dunia. Di antara perangai mereka kita sebut kemarin, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tuhibbunal mala hubban jamma ni, itu perkataan jamma tu, itu mereka sangat cinta kepada harta benda, bukan sikit
Tapi kalau boleh jamma ni isi sampai penuh, sampai melimpah dunia tu. Dia sebut fikir dunia, tak ada benda dalam hati dia kecuali dunia. Dia kejar matlamat hidup dia untuk mengabdikan diri kepada dunia, bukan untuk pada Allah. Tu panggil hubban jamma. Ayat nombor 21 tu dia masuk dalam perenggan yang kelima dah surah ni. Perenggan yang kelima. Dia ada 6 semua. Ni nombor 5. Allah nak beritahu jiwa yang sakit ni akan menyesal pada hari kiamat. Jiwa yang sakit akan menyesal pada hari kiamat. Baik. Lepas ni Allah Ta'ala akan cerita ni masuk kepada kisah kiamat. Kalau sebelum daripada surah sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita hari kiamat dulu ataupun cerita neraka dulu, tapi terbalik sikit surah ni. Tak begitu. Allah Ta'ala cerita berkenaan dunia dulu. Lepas tu apa yang manusia hadapi selepas daripada dunia ini, jikalau manusia ada rasa sayang kepada dunia ini, nak lebih pada akhirat. Kalla tahasbu idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan buat begitu, Tuhan kata, kerana apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Kalimah kalla ni maknanya jangan kamu buat apa dia? Buat dengan sifat-sifat sebelum daripada dia. Halang orang beri makan pada orang dan sebagainya. Kamu jangan duk buat benda begitu. Kamu jangan duk buat sifat-sifat yang sebelum daripada ini, sebab ni penyakit kamu. Penyakit yang boleh menghancurkan jiwa. Baik. Cuma Allah Ta'ala kata, bayangkan bila keadaan bumi dipukul dengan kuat, serata habis, tanah-tanah hancur lebuh habis, dunia ni hancur belaka. Termasuklah harta yang kamu kumpul dan harta yang kamu sayang. Harta yang kamu duk cari tu, yang kamu sayang, yang duk kamu kumpul sebelum daripada ni tu, yang rasa tak boleh berpisah dengan harta, hari tu harta tu ada apa dah, habis hancur. Ada tanah di mana pun ada hancur, ada kebun di mana pun hancur. Dulu lebih benda tu lah, nak banding akhirat. Lebih tu semua nak banding Allah dengan Rasul. Kerana jiwa tu sakit. Jiwa tu sakit. Siapa tak ambil tahu pasal umat ni macam mana. Oleh kerana tu Nabi ni dia kaitkan cinta dunia ni dengan kehancuran. Contoh dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata umat akhir zaman ni ramai kawusa usai, ibarat buih di lautan. Macam mana Nabi boleh sebut ramai tapi ibarat buih di lautan? Kita pun pelik juga. Ramai tapi ibarat buih di lautan, nak buat apa tak boleh. Umat Islam di akhir zaman ramai-ramai, jumlahnya ramai, tapi ibarat buih di lautan, nak buat apa tak boleh. Kerana kata Nabi SAW, mereka ada penyakit al-wahan. Sahabat tanya Nabi, apa dia wahan? Penyakit wahan ni apa dia? Jenis penyakit macam mana? Nabi kata hibbud dunia, cinta dunia. Maknanya umat ini ramai di akhir zaman, tapi tak boleh nak bantu sama lain, duk berkelahi sama-sama sendiri. Duk berkelahi sama-sama sendiri. Sampaikan hari ni pun, hari ni duk berkelahi lagi. Tak ambil pedoman lagi dengan apa yang Allah Ta'ala duk sebut, duk berkelahi situ. Betapa teruknya nilai manusia bila meletakkan matlamat dunia di hadapan dan bila meletakkan poket masing-masing duduk di depan, lebih daripada segala-galanya. Berlakulah macam-macam tidak adil, berlaku dalam bab hukuman tak adil, rakyat kena macam lain, pemimpin kena lagu lain. Zaman Nabi, sahabat minta excuse kepada salah seorang daripada anak bangsawan, keluarga bangsawan, keluarga hebat. Excuse daripada hukuman mencuri potong tangan. Marah Nabi, merah muka Nabi.
Siapa yang kena? Usamah yang kena. Usamah yang bawa sahabat-sahabat suruh pergi minta dengan Nabi. Sebab yang kena tu bukan orang lain, golongan hebat, golongan yang hebat. Nabi telah putuskan hukuman. Nabi telah putuskan hukuman. Maknanya bukan mencurilah hukuman lain yang Nabi putuskan. Oleh kerana dia tu orang yang hebat, sahabat bincang dia minta kurang sikit dengan Nabi, minta kurang sikit dengan Nabi. Tak ada orang boleh nak pergi, tak ada orang berani nak minta kurang hukuman selepas Nabi putuskan hukuman. Tak ada orang berani. So Usamah bin Zaid bin Harisah, cucu angkat Nabi. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi, yang Nabi sayang. Nabi nak ban dengan Nabi, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad tu bukan bapa salah seorang di antara kamu, tapi dia tu Rasulullah dan juga penutup segala Nabi. Jadi sama lagi cucu angkat Nabi, Nabi sayang ke dia pun orang baik. Dia kata Rasulullah nak bincang hak tadi lah. Dia kata tadi Rasulullah kata mana hak tadi? Adalah hak tadi. Rasulullah tekan sikit nada dia. Mana tadi? Mana satu? Apa dia yang nak sebut? Dia kata Rasulullah tetap hukuman tadi, iaitu keluarga bangsawan tak boleh ke kurang hukuman. Merah padam muka Nabi. Nabi kata inilah yang membinasakan umat yang terdahulu, kerana mereka membantah apa yang telah diputuskan oleh Nabi mereka. Lau kana Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Nabi kata. Ini penegasan daripada Nabi. Kalau buat hukuman, tak kira orang atas, orang bawah, menteri ke siapa, kena semua sekali. Ini orang kampung denda banyak ni, puluh ribu. Menteri gimana-mana duk bawa virus corona kena 1,000 lebih. Hukuman apa ni? Ini tak adil hukuman begini. Jawab depan Allah Ta'ala esok. Artis duk buat majlis, hukuman lagu lain. Budak-budak sekolah duduk kat sekolah, hukuman lagu lain. Apa dia lagu ni? Hukuman ada kasta, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Kalau kena semua, kena lah. Tak kan duduk ada orang ni kena ramai, banyak ni kena. Tak betul lagu tu. Tak betul. Daripada sudut nak buat hukuman tu tak betul. Jadi kalau rakyat kena hukuman lain, bangsawan kena hukuman lain, tak kena. Kena ada dua lah. Kita ada kasta Islam. Di mana agama kasta Islam? Tak ada. Islam ni diangkat golongan hak tertindas, diangkat naik tak atas semua. Orang hak tak suka, orang kulit hitam, Bilal dia naik, orang naik Bilal tu jadi sahabat mulia, muadzin Nabi SAW. Bukan orang main-main. Beberapa orang lagi sahabat nama Miqdad, tu orang hak kulit hitam yang mana Arab ni dia buat hamba, tapi Nabi angkat dia. Perempuan Nabi angkat di tempat sepatutnya. Sebab Islam bukan sifat menindas orang. Islam bersifat membela orang yang susah. Jadi itu nasihat kita pada kerajaan. Nak buat hukuman biasa merata. Kalau menteri kena banyak tu kena banyak tu juga. Ni menteri kena lain, orang lain kena lain. Kerajaan apa lagu ni? Pagi-pagi mau kerajaan lah. Apa kerajaan tak bangun ke masa ni? Baik. Ayat nombor 22 Tuhan sebut waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu, kata Allah Ta'ala, sedang malaikat itu berbaris-baris. Perkataan waja'a rabbuk ni, dan datang Tuhanmu, Allah Ta'ala datang ke mana kita kata? Allah Ta'ala akan datang kepada mahsyar untuk mengadili semua makhluk yang patut diadilinya. Ini adalah sebagai dalil bahawa Allah Ta'ala itu bertempat dan dia boleh nak duduk di pada tempat mana-mana. Cumanya bezanya, Allah memang tak perlu tempat, tetapi Allah Ta'ala datang di tempat-tempat yang Allah Ta'ala nak. Contohnya dia pergi pada mahsyar, dia melawat syurga. Maka kalau kita sebut ni Allah ni ada
yang bertempat yang layak bagi dia, tak tahu bagaimana waktu tu macam mana. Waktu Allah tu dia tidak sama dengan waktu dunia. Kalau tempat, kalau Allah Ta'ala pergi makna memerlukan pada waktu. Nah, tapi bukan waktu sekarang. Bukan waktu ni, waktu entah bila, waktu akhirat lah. Ini adalah benda yang menolak orang yang disebut Allah mawujud bila makan. Allah wujud tak bertempat. Mari di mana fahaman ni kita pun tak tahu. Allah mawujud bila makan, tak tahu. Tak tahu mari di mana. Allah ada, tempat tak ada. Allah Ta'ala ada, tempat. Kalau kata bertempat sama makhluk, kita kata tempat yang layak bagi Allah. Sebab waktu dunia dengan waktu akhirat tak sama. Dalam hadis pun sebut tak sama. Sehari dengan waktu dunia ni berapa puluh tahun di akhirat. Macam mana Tuhan nak buat? Wallahu a'lam. Dia kata begitu, kita beriman sudahlah. Jadi perkataan Allah mawujud bila makan, Allah Ta'ala ada tak ada tempat ni, susah orang nak faham pun susah. Susah macam mana? Tak ada tempat. Mungkin dah duduk di mana? Mungkin atas meja, mungkin bawah meja, mungkin atas, mungkin tu pun tempat. Kalau kata kanan kiri pun tempat, melu pada waktu. Itu perbahasan daripada sudut falsafah. Sebab ada golongan ni yang kata begitu. Maka Allah Ta'ala ni dia datang daripada mahsyar, malaikat baris, Tuhan mari, wal malaku saffan saffa, dan malaikat berbaris. Malaikat siap sedia menunggu di padang mahsyar, berbaris seperti tentera lah, kata-kata sejauh mata memandang, untuk menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itu hak sombong, hak pemimpin, hak rakyat, siapa saja senyap, tak berani kata apa. Tak berani kata apa. Kerana pada hari itu tidak diguna pakai lagi perlembagaan Malaysia pun tak pakai, perlembagaan mereka pun tak pakai, lembaga apa pun Allah tak pakai pada hari itu. Allah Ta'ala hanya pakai perlembagaan dia sahaja. Perlembagaan dia duduk mana? Ni Quran yang kita duduk baca ni, perlembagaan dia, lembaga Allah. Mana-mana orang ikut Quran ni, ikut Nabi dia, selamatlah akhirat. Kalau dia tidak langgar akhta Quran, dia tidak langkah Quran ini, dia tidak langgar apa yang disebut oleh Quran, selamat dia. Tapi kalau hak man tak pakai Quran ni, tak pakai perlembagaan Allah Ta'ala buat turun ni, habis. Akhirat dia kena soal siasat lagi. Ni Tuhan nak tunjuk bahawa kebesaran dia di hari akhirat, dia mari di padang mahsyar semata-mata untuk membicarakan orang di padang mahsyar. Waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Allah. Dan pada hari itu ingatlah manusia pada hari itu akan tetapi tidak berguna lagi mengingati baginya. Waji'a yawma idzin bi jahannam, pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam pada dia. Macam mana neraka jahannam ni? Tak usahlah, kita tak mau tengok neraka jahannam ni. Ditunjuk pada hak jahat. Neraka tu akan ditarik pada mahsyar. Neraka ni berat, ditarik oleh puluh-puluh ribu malaikat dengan menggunakan rantai. Puluh-puluh ribu malaikat. Riwayat oleh Ibnu Hajjaj rahimahullah mengatakan lagi tak sahih dia bahawa Nabi sebab sabda, neraka jahannam ni pada hari itu didatangkan dengan 70,000 malaikat dengan tali, ikat dengan tali, dan masing-masing di tali tersebut dipegang satu orang tali itu, 70,000 tali, seorang tali itu dipegang dengan 70,000 malaikat yang tarik dia. Ya Allah, besar neraka ni, bukan kecil main. Heret buat mari di atas arahan Allah Ta'ala. Tengok manusia macam mana neraka tu, yang ada ayat tu, walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim, walau tara idil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin. Bila dia bawa tengok neraka depan dia ni, dia kata rabbana absarna, tunduk muka depan Allah Ta'ala, nakisu ru'usihim dan rabbihim rabbana absarna, wahai Tuhan kami lihat, kami tengok dah neraka, wasami'na, dan kami dengar, farji'na na'man salihah, balik semula ke dunia kami ni,
nak buat amal, inna mukinu, kami yakin. Bila tengok akhirat baru nak yakin, dia tak jadi. Kerana yakin tu hijau atas dunia lagi yakin, hijau atas muka dunia. Akhirat minta maaf, yakin akhirat tak ada guna lagi. Itu bukan tempat nak yakin. Tak nak yakin, kita mahu yakin dunia ni tempat dia, bukannya akhirat. Baik. Wa yawma idzin yatadhakkarul insan, pada hari itu ingatan manusia, pada hari itu semua ingat ingat segala apa yang mereka lakukan, fokus kepada apa yang dilakukan di atas muka dunia dulu. Selama ni atas muka dunia ni mereka diingatkan dengan pada mahsyar, tapi mereka lupa. Akhirat baru diingat atas muka dunia dulu, baru dia telah diperingatkan daripada mahsyar. Rugilah dia nak balik semula. Kalimah yatadhakkaru ni manusia akan ingat seluruhnya dengan terperinci. Tu dia. Maknanya dia revive balik otak dia, duk buat tu, duk buat ni, duk buat ni, duk buat ni. Allah menyesalnya Tuhan, Allah menyesalnya. Akhirat kata Allah menyesalnya tak mari mengaji. Allah ruginya. Baru rugi. Nak diselamat kok mana ada rugi akhirat. Ya Allah, hidup atas muka dunia ni begitulah, untuk pergi ke akhirat, bukan untuk kekal atas muka dunia ni. Kalau setakat nak kekal atas muka dunia ni, tak susah bagi hidup ni, senang je. Cari makan, cari harta, pulun siang malam, tak ada apa, relax, duduk. Boleh pakai kereta, boleh rumah besar, boleh segala-galanya boleh. Sebab apa? Sebab ada pulun dunia. Akhirat, akhirat tak ingat langsung pada akhirat pun tak apa, tapi tidak menjejaskan dunia yang kita cari, tapi dia menjejaskan iman yang ada dalam tubuh kita. Sebab tu kita tengok orang kafir, dia cari dunia, cari Allah Ta'ala bagi ke dia semua. Kayanya Tuhan saja tahu. Kita hak mari masjid, hak duduk puasa, hak duduk apa ni, susahnya hidup kita kata, tapi Allah Ta'ala bagi dia dunia tu sebab ambil dunia. Sebab akhirat ni besar lagi, alam akhirat ni lebih besar daripada dunia ni. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi ingatan tu tak berguna bagi tu, lambat dah nak beringat. Tak muka dunia dulu Allah Ta'ala suruh ingat akhirat, ingat akhirat ada. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia kata yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia kata Allah yaqulu ya laitani, dia kata celakanya lah aku ni hari ni. Dia kata dia sendiri, Allah celakanya aku hari ni, malangnya nasib aku buat atas muka dunia dulu, tak ada apalah. Dia kata qaddamtu li hayati, alangkah baik kalau aku mengerjakan amal soleh dalam hidup aku. Qaddam ni maknanya, qaddamtu ni aku menyimpan untuk menghantar amalan aku, hidup aku yang sebenarnya di hadap akhirat. Ruginya aku tak simpan pahala, dia kata. Sepatutnya aku hantar amal baik di akhirat ni, pahala akhirat. Oh, tak ada pahala sikit. Qaddam ni maknanya menghantar ke hadapan. Sebab segala amal ni akan dihantar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikira bicara depan Allah ni. Yang menyesal kata Allah, ruginya tak hantar. Macam budak buat assignment lah, pelajar tu dah, dia tidak hantar, dia tidak qaddam tu, dia tidak terkedepankan kerja dia tu di saat waktu yang pensyarah dia nak, kosong markah dia. Hari nak tu dia tak hantar lagi, dia dah buat benda lain lagi, maka kosong markah dia. Lepas daripada tarikh tu, pensyarah kata saya tak terima dah, lepas pada tarikh tu saya terima masa tarikh tu, tak boleh naik SEM tahun depan. Duk ulang kat SEM sama, duk repeat kertas tu lah, walaupun SEM naik tapi duk repeat kertas tu. Contoh dunia tu kita nampak. Akhirat tu nak repeat tak boleh. Dunia tak apalah, boleh hejah lagi, boleh pergi kat tu, boleh kona kat ni lagi. Akhirat tak ada. Ni Rugi je dia kata kalau tidak hantar wawa amalan pahala aku.
Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Ada hari itu mereka yang melampau dikenakan azab, dan azab tu amat pedih sekali hari itu. Jangan bimbang. Orang melampau atas muka dunia ni, melampau daripada ajaran Islam, melampau daripada ajaran agama, melampau cari dunia lebih pada akhirat hari itu, tengok apa yang dia dapat. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu. Satu, wala yusiqu wasaqahu ahad, dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka tidak akan dapat lari, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Pada hari itu maknanya seolah Allah Taala ikat macam tak boleh nak lari mana-mana. Nak lari ke mana? Tak boleh lah. Orang nak tangkap kita atas muka dunia ni, kita boleh lari. Lari pergi ke mana pun boleh. Dah ada dah hak lari tu, nah. Dah ada dah hak lari, tak jumpa-jumpa pergi situ pergi sini. Akhirat nak lagi mana? Kabel mana hak kita pasang di hari akhirat? Bila Tuhan tanya begitu, kabel mana? Hak kuat-kuat kabel atas muka dunia ni boleh lari daripada undang-undang. Akhirat esok nak lari siapa? Nak guna kabel siapa? Nabi Muhammad pun tak layak kita buat benda bid'ah. Orang duk buat benda ajaran hak Nabi tak ajar ni, nak lari ke mana akhirat? Atas muka dunia ni boleh cari dalih ni. Dalih saya buat begini sebab begini, sebab begitu, sebab begitu, sebab begitu. Nak buat juga. Saya nak tulis dalam mak tahfiz saya tu, nak tulis papan kenyataan. Di sini tidak ada buat tahlil. Sebab ada lagi hak duk semari-mari tahlil. Nasib baik berjumpa dengan Ustaz Izzat, jumpa aku pun sepok lah. Nasib baik dia berjumpa Ustaz Izzat, dia kata nak buat tahlil apa semua. Dia kata tak terima, kata nak mari makan-makan nak tahlil sendiri. Nasib baik tak jumpa dengan saya. Allah kena buat papan kenyataan dah depan tu, tulis situ. Sini tak ada tahlil, khurafat tak ada, nak tulis begitu senang. Biar dia ngerti baca sikit lah. Kalau dia tanya tak nak tahlil, kata tengok baca situ, kata tulis apa tu. Jadi nak tahlil cari budak tahfiz, nak tahlil cari budak tahfiz. Mu tak boleh buat tahlil ke apa? Ingat kita ni macam ketik siam ke? Nak apa-apa cari sami siam, cari dia punya orang panggil tok ca dia tu. Tok ca dia pun doa nom sibana siap. Boleh 2 3 40 begitu. Ingat kita ni kain basahan orang, nak tolong doa ke orang. Apa jenis manusia lagu ni? Rasa mengaji tak mengaji, rasa main dengar Quran tak mendengar Quran, baru tumpah syafaat kau tu syafaat kau ni. Akhirat tak ada dah. Tumpah siapa akhirat? Siapa nak tolong tahlil akhirat? Nak tumpah syafaat siapa akhirat ni? Syafaat Nabi datang muka dunia ni tak ikut hak Nabi, akhirat nak ikut Nabi lagu mana? Kita tolong mengaji. Pesan anak cucu yang mengaji, jangan duk buat barang benda bid'ah ni. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya 3 ayat lagi 27 sampai 30 kita perhabis pagi ni. Pagi cuti ni. Allah beritahu jiwa akan tenang, dapat kedudukan di sisi Allah Taala di hari akhirat. Ya Allah. Kalau sebelum ni disebut tentang dosa, orang berdosa. Sekarang disebut orang yang baik di akhirat, taat pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dalam ayat sebelum pada ni Allah Ta'ala bercakap menggunakan pihak yang kedua untuk cakap dengan pihak yang ketiga. Mau sebut Muhammad begini, mau sebut ke dia begitu, sebut. Maknanya orang tu tak rapat sangat ke dia tu, siapa kena guna orang tengah untuk cakap. Kalau rapat dia direct je. Tu cara Allah Ta'ala dengan orang yang jahat. Memang tak rapat dengan Allah, memang Tuhan pun tengok. Mu tu sebut dia Muhammad, biar dia reti sikit. Kamu ni wakil bagi aku. Tapi yang ni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala seru tu. Tidaklah kata kul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mu katalah Muhammad pada orang, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala panggil ahli syurga dengan jiwa yang tenang. Yang pertama tafsiran dia,
Yang pertama, kerana masuk syurga dengan penuh ketenangan. Tak ada duk pusing, tak ada duk serabut apa, tak ada duk bayar bil apa, tak payah. Makan nak makan banyak mana pun tak apa, tak ada masalah. Kerana nikmat semua dalam syurga. Nak bini ramai mana pun tak apa dalam syurga. Dah, bini kita ni atas muka dunia ni pula jadi ratu lah syurga pula. Mukanya lain dah muka pada masa tu. Kalau atas muka sekarang ni, muka dia lain dah macam muda dulu. Tak larat nak pakai dah make up apa pun tak jadi juga, dia kata ustaz. Dia tak pandang juga kita, duk pandang hak tu dah tu. Duk pandang hak lain, tak apa. Pasti kan dapat masuk syurga. Dan bersama dengan suami isteri dalam syurga tu, make up lain dah. Kerana itu nikmat. Lepas tu tak ada cemburu dah. Tak ada cemburu lah syurga, tak ada. Nak perempuan lagu mana, ada bidadari lagu mana, ada syurga. Jiwa tenang. Rehatlah kamu dalam syurga. Pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala sebut ya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni adalah nafsu yang tidak kalut dengan dunia. Nafsu yang tidak kalut dengan dunia. Duk atas muka dunia dia tenang, dia relax. Mari nikmat pun dia tenang, mari ujian pun dia tenang. Itu nafsul mutmainnah. Mustahil manusia tak ada serabut dalam kepala dia. Semua orang ada serabut dalam kepala, duk fikir satu hal. Lepas satu hal mari, lepas satu hal mari. Dia kata, dia panggil musibah bertimpa-timpa. Semua tu nafsul mutmainnah dihadapi dengan ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya bila kita ada Allah, kita rasa nak beritahu pada Allah apa masalah kita. Amatlah pelik apabila orang tuan nak beri masalah tu, sepatutnya bila lesah masalah kita kena beritahu ke tuan dia masalah ni. Kepada orang yang beri masalah tu, yang beri masalah tu Allah yang beri masalah pada kita. Itu ujian. Tapi kenapa kita tidak mahu minta dengan Allah Ta'ala supaya selesaikan semua urusan hidup kita sementara berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Oleh kerana itu saya selalu sebut, kita kena jadi macam Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dia tak ada sebut benda lain. Dia kata sabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifu. Sabrun jamil, sabar itu lebih baik. Wallahul musta'an, aku nak minta dengan Allah. Itu perkataan Nabi Yaqub. Nabi Sulaiman pun begitu, Nabi Yusuf pun begitu, Nabi Ayub pun begitu. Semua Nabi-Nabi masalah minta dengan Allah. Nabi-Nabi masalah minta dengan Allah. Kita tak berasa Allah Ta'ala duduk dekat kita. Itu masalah kita. Tak berasa Tuhan duduk dekat dengan kita. Tak berasa nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang jadi masalah orang kita lah, semua lah, termasuk saya. Tak rasa dekatnya Tuhan dengan kita. Orang nafsul mutmainnah ni, dia rasa Tuhan dekat dengan dia. Dia masalah, tenang dia dengan Allah Ta'ala. Lagi masalah, lagi kuat sujud dia, lagi masalah, lagi kuat rokok dia, lagi kuat semayang dia, lagi kuat dia punya baca Quran dia, lagi kuat dia punya berzikir. Sebab dia ada Allah, dia yakin. Ayat ni kalau kita nak kait dengan ayat pertama dulu, iaitu orang yang menjaga keempat-empat perkara. Yang pertama, nafsul mutmainnah ni kalau kita tengok, nak kait dengan ayat yang kita baca dulu. Yang pertama, wal fajri, waktu fajar, menuju kepada subuh, iaitu orang yang menjaga solat subuh dia. Yang pertama sekali, orang ni adalah ciri-ciri nafsul mutmainnah, menjaga solat subuh dia. Subuh tu memang dia mari, subuh tu memang dia ada. Sebab subuh ni tenang. Tuan-tuan tak rasa bangun pagi-pagi tenang, relax bangun pagi-pagi, minda pun kosong. Tu nafsul mutmainnah. Tak ada kaluk apa lagi. 10 hari, lepas tu orang yang beramal 10 hari awal Zulhijjah, 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, itu ambil peluang beribadah tiap-tiap hari. Maknanya nafsul mutmainnah ni nak 10 Ramadan ni, dia siap dah diri dia, ibadah kuat daripada orang lain. Duduk dalam masjid lebih lama daripada waktu lain. Kalau sekarang ni duduk masjid sejak ya, tapi duduk masjid lebih lama lagi.
Duk sembang jadi kurang. Sebab apa? 10 akhir Ramadan. Ni kita dah nafsu apa tak tahulah. 10 akhir Ramadan penuh pasar raya. 10 akhir Ramadan penuh. Kenapa tak beli awal-awal baju raya tu kita pun tak tahulah. Ya Rabbi. Baik, genap dan ganjil. Wasyaf'i wal watr. Itu merujuk kepada solat. Solat 2 rakaat tu apa yang genap, 3 rakaat witir ataupun 1 apa yang ganjil. Itu di antaranya. Dan malam yang berlalu merujuk kepada akhir malam. Wal laili wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas, merujuk kepada itu solat di akhir malam, waktu sahur, mengerjakan qiyamul lail dan juga berpuasa sunat. Berpuasa sunat. Dan juga ada 13, 14, 15 pada setiap bulan. Kalau bulan yang tidak Ramadan 13, 14, 15 dia panggil hari bayd, hari putih. Itu juga terlibat dengan asy-syaf'i wal watri. Itu genap dan juga ganjil. Ini 4 perkara. Jaga solat subuhnya, beramal 10 Ramadan, 10 awal Zulhijjah, dan juga jaga solat dia, solat yang genap ataupun ganjil. Maghrib tu ganjil, hak lain genap semua. Dan juga apabila malam berlalu dia qiyamul lail. 4 perkara ni kalau kita nak kait dengan nafsul mutmainnah ni, perkara-perkara utama untuk orang tu mencapai nafsul mutmainnah. Apa yang menyebabkan hati mereka puas tenang ni? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuhan kata Allah, kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang puas, mardiyah, dan Tuhan redha. Itu yang besar sekali. Yang besar sekali nak masuk syurga apabila Tuhan redha. Bila Allah Ta'ala tak redha, buatlah banyak mana pun tak jadi. Apa benda yang Tuhan redha ni? Yang pertama, beramal tu dengan Islam. Kerana waraditu lakumul Islam madina. Belum pada tu al-yawma akmaltu lakum. Hari ni aku telah sempurnakan untuk kamu. Wa atmamtu alaikum. Dan aku telah persiap kepada kamu. Waraditu, dan aku redha Islam sebagai cara hidup kamu. Ni Allah Ta'ala kata radiyatan mardiyah, puas hati dengan keadaan redha dengan Islam. Mana amal ke sunnah Nabi. Tanda redha dengan Islam tu amal ke sunnah Nabi, ikut Nabi. Kalau nak tambah tu orang panggil tidak redha dengan Islam. Tambah tu makna tidak redha dengan Islam dan tidak beriman dengan ayat al-yawma akmaltu lakum tadi, sebab nak nambah. Mana ada tambahan dalam ibadah. Nak tambah lagi, tak cukup, tak rasa cukup lagi, maknanya dia tidak redha dengan Islam itu sebagai agama dia. Dalam syurga lagu mana? Nak nafsul mutmainnah lah macam mana? Perkataan mardiyah ni redha. Allah Ta'ala redha pada kita. Allah Ta'ala redha. Banyak mana amal tapi Tuhan tak redha, tak jadi. Tuhan tidak cok benda tu sebagai Allah Ta'ala redha, tak jadi. Kemudian Tuhan kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuk dalam golongan yang soleh. Allah Ta'ala sebut Allahu Akbar, masuk dalam jemaah yang soleh. Ibadi, perkataan ibadi, masuk dalam hamba-hambaku yang soleh. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku yang baik-baik. Ni Allah Ta'ala kata jadi orang baik. Nak masuk syurga dengan mutmainnah, jadi orang baik, bukan jadi orang yang buat masalah. Wadkhuli jannati, dan akhir sekali masuk di mana? Masuklah syurga aku. Allah Ta'ala jemput. Tengok cara Tuhan buat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mari masuk. Tuhan kata silakan syurga ni. Ada duduk dalam, nak apa pun bolehlah dalam syurga, tak ada masalah. Itulah ayat yang kita sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. InsyaAllah esok kita sambung suratul balad, la uqsimu bihadzal balad. Surah ni pun boleh tahan jugalah, dia punya sedap dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada kita macam mana Tuhan bersumpah dengan al-balad, negeri, iaitu baladil haram, negeri Mekah. Wahiyal Makkatal Mukarramah haitsu baitullahi wa hurmahu, iaitu Baitullah Al-Haram. Macam mana Allah Ta'ala bersumpah dengan Baitullah Al-Haram. Allah Ta'ala bersumpah dengan tanah haram. Dan apa istilah tanah haram itu sendiri, kita ambil tahu esok insyaAllah.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi